Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Roslan, nombor matrik 059299. InsyaAllah pada hari ini suka untuk saya berkongsi kepada anda semua mengenai apakah yang dikatakan dengan Syiah serta Wahabi. Agama Islam adalah sebuah agama yang suci lagi mulia. Hal ini kerana ia bebas dari segala unsur kesesatan dan penyelewengan. Walau bagaimanapun semenjak zaman Nabi Muhammad SAW yang ia bawa kepada zaman para sahabat hingga kini musuh Islam yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama, khususnya kepada Yahudi dan Kristian yang mana mereka ini sentiasa berusaha untuk memusnahkan Islam dan merosakkan umat Islam sepenuhnya. Di mana perkara tersebut telah dinyatakan secara jelas dan terperinci di dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Namun pun begitu, perkongsian saya pada hari ini adalah lebih khusus atau memfokuskan kepada suatu fahaman Syiah dan Wahabi yang begitu ekstrim di dunia ini, termasuklah di Malaysia juga. Ia juga menjadi suatu cetusan dan ancaman yang besar bagi rakyat yang berpegang pada Ahlussunnah wal Jamaah yang terutama. Suka untuk saya berkongsi kepada anda apa yang dimaksudkan Syiah atau Wahabi itu, atau apakah ciri-ciri serta ajaran yang mereka amalkan dan mereka bawa dalam fahaman mereka, dan apa tafsiran yang mereka fahami bahawa ayat ini menjelaskan sebegini, akan tetapi ia bercanggah dengan apa yang Allah SWT telah maksudkan. Jadi suka untuk saya yang pertama ini menjelaskan kepada anda semua mengenai definisi Syiah berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2005, iaitu Syiah merupakan salah satu mazhab yang menolak 3 Khalifah Ar-Rashidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga Sayyidina Uthman bin Affan. Serta fahaman ini menganggap bahawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iaitu Khalifah Ar-Rashidin yang keempat, sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW secara sah. Pelbagai ajaran yang mereka bawa dan bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, segala hukum hakam yang menyalahi serta melampaui batas dalam Islam. Dalam penelitian saya, boleh dikatakan Syiah ini lebih bahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa saya berkata begitu? Ya, untuk penerangan saya yang pertama ini adalah penyanggahan atau kesilapan Syiah dalam menafsir ayat Al-Quran, iaitu yang pertama di mana Syiah ini beranggapan atau mendakwa bahawa hanya imam 12 mereka itu mengetahui makna secara zahir dan batin bagi ayat-ayat Al-Quran tersebut, seperti yang termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 159. Kaum Musa di dalam ayat ini bermaksud golongan Alkitab yang beriman dan menyambut seruan Nabi dan mengajak mereka yang lain untuk beriman kepada Allah. Akan tetapi golongan Syiah ini beranggapan bahawa atau menaksirkan bahawa ayat ini dengan maksudnya yang batin dan rahsia, iaitu kaum Musa ialah mereka yang terdiri daripada penganut Syiah. Ayat kedua pula, Syiah ada menafsirkan di dalam surah Al-A'raf ayat 105 telah mengatakan bahawa An-Nur atau cahaya terang itu adalah Imam Ali, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan imam-imam mereka selepasnya. Namun pun begitu, An-Nur atau cahaya terang itu adalah bermaksud Al-Quran Karim yang kita baca sehingga kini. Tafsiran ketiga adalah daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-7. Bagi golongan Syiah, memberi pengingatan dalam ayat tersebut ialah Rasulullah SAW. Tafsiran tersebut tidak bercanggah dengan tafsiran yang sebenarnya. Cuma yang salahnya mereka mentafsirkan yang memberi petunjuk dalam ayat tersebut selepas kewafaatan Rasulullah SAW ialah Imam Ali, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan diikuti oleh imam-imam dan kalangan keturunan Rasulullah SAW seorang demi seorang. Tafsir-tafsir dan tafsir ataupun tafsiran bagi ayat tersebut yang saya bacakan sebelum ini adalah contoh tafsir ayat Quran golongan Syiah yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tafsir sebegitu terdapat dalam kitab-kitab mereka yang masih dibaca, dikaji, dipelajari dan boleh didapati di kebanyakan perpustakaan dalam dunia. Yang kedua adalah fahaman Wahabi. Apa yang dimaksudkan dengan Wahabi? Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, fahaman ialah kepercayaan, iaitu pegangan individu atau masyarakat tentang sesuatu. Manakala Wahabi menurut Zamihan Matzin, kalimah Wahabi adalah dinisbahkan kepada bapa pengasas fahaman ini, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Asalnya lafaz Wahabi merujuk kepada ayah beliau, tetapi nama ini turut dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berikutan menjadi lumrah penggunaan bahasa dan bangsa dan amalan bangsa Arab yang menisbahkan fahaman, amalan dan pencapaian si anak kepada ayah, datuk, nenek dan moyang.
Menurut Zamihan Matzin ini juga, Wahabi ialah pegangan dan gerakan yang didokong oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Semenanjung Arab yang telah merebak ke seluruh dunia. Jadi nampak di sini bahawa Wahabi ini adalah suatu fahaman yang ia menjadi suatu fahaman yang agak yang ekstrim dan sangat, ataupun kita patut lebih berjaga-jaga dengan fahaman ini. Kerana apa? Kerana akidah Wahabi ataupun akidah yang dibawa oleh Wahabi ini dapat mereka mengatakan bahawa akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah sendiri, adalah sesat dan lagi menyesat. Jika sebelum ini di dalam fahaman Syiah terdapat juga tafsiran daripada ayat Quran yang mereka telah bersalah anggap di atas tafsiran atau fahaman mereka berdasarkan ayat Quran tersebut, ia juga turut sama di dalam fahaman Wahabi ini. Di sini saya ingin menyatakan bantahan-bantahan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap fahaman Wahabi yang dibahagikan kepada banyak elemen sebenarnya, akan tetapi saya akan menyebutkan yang menjadi kepentingan yang terutama. Yang pertama adalah tentang perihal Allah bersemayam. Golongan Wahabi telah menyamatarafkan Allah SWT dengan makhluk. Mereka mengatakan bahawa Allah duduk di atas kursi. Ini dapat dibuktikan daripada kitab Fathul Majid karangan Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahawa menganggap dan mendakwa Allah SWT duduk atau bersemayam di atas arash maupun di atas kursi adalah dikira kafir. Ini kerana perbuatan atau sifat itu adalah sifat makhluk. Allah Maha Suci daripada duduk dan bersemayam. Yang kedua adalah tentang berkaitan dengan bertawasul ke atas Nabi. Kita sudah maklum bahawa bertawasul ini juga dibahagikan kepada dua perkara, iaitu tawasul yang boleh kita terima pakai ataupun yang membawa ke arah kebaikan, yang tidak melanggari atau menyalahi perbatasan dalam syarak. Tapi menurut Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan mendakwa bahawa bertawasul dengan kemuliaan Rasulullah SAW adalah haram. Fatwa ini telah ditentang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu apa yang dikatakan oleh mereka adalah umat Islam dibolehkan berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW sembuhkanlah aku. Ini berdasarkan hadis doa ketika keluar masjid sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan berkat kebenaran orang yang meminta kepadamu. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan bermusafir untuk menziarahi makam Rasulullah. Syekh Ibn Abbas mendakwa bahawa haram bermusafir untuk menziarahi makam Rasulullah SAW, walaupun bagi mereka yang mengerjakan haji dan juga berjauhan dari Madinah. Fatwa ini telah ditentang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa amalan tersebut adalah dibolehkan dan digalakkan dalam Islam. Ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang menziarahiku dan tidaklah niatkan kecuali menziarahiku, sesungguhnya dia berhak memperolehi syafaatku. Jadi terlalu banyak perkara-perkara yang fahaman Wahabi ini telah menyalah anggap ataupun salah fahaman terhadap apa yang dimasukkan di dalam pegangan Ahlussunnah wal Jamaah ni. Untuk kesimpulannya, dapat saya simpulkan bahawa fahaman Syiah dan Wahabi ini adalah satu fahaman yang sangat berbahaya dalam kalangan umat Islam terutamanya. Mereka sangat ataupun mereka mempunyai tujuan yang satu, iaitu untuk merosakkan akidah umat Islam yang sebenarnya, walaupun secara personaliti luarannya mereka seperti umat Islam yang berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi sebaliknya tanpa kita sedari. Jadi tegaslah di sini bahawa akidah yang benar adalah melalui ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, qiyas dan juga ijma' ulama'. Golongan yang benar adalah golongan yang berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sumber rujukan mereka iaitu kita adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sedikit pun mereka tidak akan meninggalkan sumber-sumber tersebut sehingga hukum agama tidak boleh dipermainkan. Sekiranya berlaku perselisihan, kita boleh berbincang ataupun bermusyawarah bersama-sama melalui ahli-ahli ulama yang berfahaman ataupun yang mengetahui tentang hukum hakam ini. Jadi berbeza dengan golongan Syiah dan Wahabi yang mana mereka telah banyak melakukan masadah dengan berlandaskan hawa nafsu, terutama pegangan akidah mereka yang jelas
dan telah menyimpang dari petunjuk, iaitu seperti Sayyidina Ali dan para Ahlul Bait. Namun pun begitu, Allah SWT telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 9, iaitu segala rancangan jahat golongan munafik dan musyrikin yang cuba merosakkan umat Islam telah didedahkan oleh Al-Quran Al-Karim. Jadi jelaslah bahawa semua ini terletak pada kekuatan dan keteguhan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pada yakin dan percaya dengan segala yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah benar dan tiada cacat celanya. Sekian dari saya, Nurul Ain binti Roslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.